Hello dan selamat saya ucapkan kepada semua untuk tugasan pembentangkan hari ini bagi kursus HDB 201 Teknik Berfikir. Saya akan membentangkan SWOT analisis bagi perancangan kerjaya. Untuk menjalankan sesuatu perkara dengan berjaya, anda harus kerap menganalisis prosesnya untuk memastikan anda dapat beroperasi dengan sebaik mungkin. Terdapat banyak cara untuk menilai diri anda. Salah satu kaedah yang paling berkesan adalah dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri daripada strength, iaitu kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman, yang merupakan proses perancangan yang membantu anda untuk mengatasi cabaran dan menentukan apa yang perlu disasarkan secara keseluruhan. Tujuan utama analisis SWOT adalah untuk membantu sesebuah organisasi membangunkan kesedaran penuh tentang semua faktor yang terlibat dalam membuat suatu keputusan. Kaedah ini dicipta pada tahun 1960-an oleh Sir Albert Humphrey dari Institut Penyelidikan Stanford semasa kajian yang dijalankan untuk mengenal pasti mengapa perancangan korporat gagal secara konsisten. Sejak penciptaannya, SWOT telah menjadi salah satu alat yang paling berguna untuk pemilik perniagaan untuk memulakan dan mengembangkan syarikat mereka. Dan harus diingat, adalah mustahil untuk memetakan masa depan dengan perniagaan kecil dengan tepat tanpa menilai terlebih dahulu dari pelbagai sudut yang merangkumi pandangan menyeluruh pada semua sumber dan ancaman dalam dan luaran. Tujuan SWOT analisis ni adalah pertama, memudahkan pemetaan faktor-faktor yang penting. Kedua, meramalkan berbagai masalah yang mungkin timbul. Ketiga, mengetahui posisi di antara persaingan. Keempat, memberi kesempatan untuk berkembang dengan lebih pesat. Dan yang terakhir, memudahkan pengambilan keputusan dilakukan. Elemen-elemen yang ada dalam SWOT analisis, yang pertama ialah kekuatan. Seperti yang anda tahu, elemen ini merangkumi perkara yang terbaik yang boleh dilakukan oleh diri anda. Sebaik sahaja anda mengetahui kekuatan anda, sudah tiba masanya untuk menukar kesedaran diri yang kritikal kepada kelemahan anda. Seterusnya ialah peluang. Elemen ini merangkumi semua yang anda boleh lakukan untuk berkembang atau memajukan diri anda. Dan elemen yang terakhir ialah ancaman, apa sahaja yang menimbulkan risiko kepada diri anda atau berkemungkinan merisikokan kejayaan serta pertumbuhannya. Langkah pertama dalam menjalankan analisis SWOT ialah membuat gambar rajah SWOT dalam bentuk kotak yang dibahagikan kepada 4 bahagian dengan setiap kotak dilabel mengikut elemen dan dalam analisis SWOT. Letakkan kekuatan dan kelemahan pada garis atas manakala peluang dan ancaman pada garis bawah. Kedua, sebelum mula melakukan analisis, anda perlu menetapkan matlamat yang jelas terlebih dahulu. Kenal pasti strategi yang ingin anda bangunkan dan kemudian gunakannya untuk menentukan matlamat. Ketiga, dapatkan pasukan bersama-sama untuk turut brainstorming sebelum menjalankan analisis SWOT dengan orang atau wakil pasukan yang berkenaan. Mengendalikan sesi brainstorming akan membantu anda mencari senarai setiap elemen SWOT yang perlu dianalisis. Dan yang keempat, selepas menentukan tujuan analisis SWOT dan mengumpul input daripada pasukan, anda kini boleh mula menjalankan analisis SWOT ke dalam 4 komponen yang telah anda cipta dalam rajah. Dan yang terakhir, selepas memetakan dan mengenal pasti setiap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman kepada perkara yang anda hadapi, kini sudah tiba masanya untuk anda menganalisis semua komponen ini dan membangunkan strategi. Jika anda sudah tahu dan faham apakah tujuan menggunakan analisis SWOT, anda akan mudah memahami dengan lebih dekat faedah yang boleh diperoleh daripadanya. Secara umum, anda sebenarnya boleh mendapatkan banyak manfaat daripada analisis SWOT yang diamalkan dalam kehidupan seharian, terutamanya apabila anda menggunakannya untuk perancangan strategik dan penyelesaian masalah. Secara ringkas, anda boleh menjadikan 4 komponen utama analisis SWOT untuk kegunaan yang praktikal, seperti menjadikannya sebagai rujukan asas semasa proses merancang dan melaksanakan strategi untuk mencapai objektif yang ingin diperoleh. Dalam arti kata lain, analisis SWOT boleh digunakan untuk membantu anda dalam proses perancangan kepada pelaksanaan satu siri peringkat aktiviti secara berstruktur dan sistematik. Dan ini adalah perancangan kerjaya saya sebagai seorang juruteknik. Antara strength atau kekuatan yang boleh dimiliki adalah
teknik berkomunikasi antara pasukan, berkebolehan menyelesaikan masalah, mudah menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru, dan mempunyai tahap akademik yang memuaskan. Weakness, kelemahan yang dimiliki, pengurusan masa yang tidak teratur, penangguhan kerja, dan pembentangan idea yang agak tidak mencapai tahap standard. Opportunities, peluang, bekerja dalam sektor industri yang lebih luas dan juga berpeluang untuk bekerja di dalam bidang yang diminati. Threats, ancaman, kemasukan pesaing dari pelbagai sudut dan juga tekanan daripada persaingan yang sihat dari ramai pesaing. Kesimpulan yang dapat dibuat adalah apabila analisis SWOT anda selesai, anda sudah bersedia untuk mengubahnya menjadi strategi sebenar. Latihan ini adalah tentang menghasilkan strategi yang boleh anda usahakan dalam beberapa bulan yang akan datang. Langkah pertama ialah melihat kekuatan anda dan mengetahui cara anda boleh gunakan kekuatan tersebut untuk memanfaatkan peluang anda. Kemudian lihat bagaimana kekuatan anda boleh menangani ancaman. Gunakan analisis ini untuk menjana senarai tindakan yang boleh anda ambil. Anda juga perlu melakukan ini dengan menganalisis secara peluang luaran yang boleh membantu anda mengatasi kelemahan dalaman anda sendiri. Pastikan anda juga meminimumkan kelemahan tersebut supaya anda boleh mengelakkan ancaman yang bakal anda hadapi. Sekali lagi, anda harus mempunyai senarai tindakan yang anda ingin utamakan dan juga jadualkan ia. Sekian, terima kasih.